Okey, baik. Ah, yang mana baru masuk tu, bolehlah isi kehadiran dalam online grup WhatsApp yang ustaz dah bagi. Okey, terima kasih kepada 13 orang yang join kelas Al-Quran pada pagi ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum kita mula kelas kita, kita mulakan dengan buka umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, ada lagi yang baru masuk. Selamat datang kepada yang baru masuk. Okey, yang baru masuk bolehlah isi kehadiran dalam grup WhatsApp. Ana ada share link untuk kehadiran. Okey, yang tu untuk kaji selidik siapa yang boleh join kelas online pada pagi ni, dan siapa yang tak boleh join, insya-Allah kita akan cuba selitkan video untuk pagi ni lah, yang mana terlepas kelas online, insya-Allah. Okey, baik. Untuk kelas Quran, okey, boleh mutekan dulu suara. Sekejap lagi ustaz cakap tak dengar pula. Okey, baik. Untuk kelas Quran, kita punya silibus Al-Quran dan Iqra untuk satu Umar, insya-Allah untuk tahun 1, sekejap ustaz share ni present. Okey, untuk tahun 1, tilawah, iaitu tilawah tak ada untuk Al-Quran, dan juga maksudnya bermula dengan Iqra 1 sehingga Iqra 6 lah. Kalau untuk tilawah ni sepatutnya tahun 1 sampai Iqra 6, tapi dekat sini silibus kita tilawah untuk tahun 1 daripada Iqra 1 hingga 3 sahaja. Jadi yang mana dah Iqra 6 tak apa, kita teruskan kepada Iqra 6 sampailah kita akan masuk Al-Quran, insya-Allah. Untuk hafazan pula, kita akan mula dengan surah Al-Kafirun sehinggalah surah An-Nas. Ada 6 surah sahaja kita akan cuba belajar dan hafal untuk hafazan daripada surah Al-Kafirun sehinggalah surah An-Nas. Sikit je, tak banyak, 6 surah je. Sebab kalau ikut silibus sebelum-sebelum ni lagi tinggi. Jadi insya-Allah untuk tahun ni kita cuba rendahkan sikit kita punya aras hafazan, supaya anak-anak boleh menghafal dengan lebih senang, dengan lebih tenang, insya-Allah. Dengan waktu-waktu macam sekarang pula PKP kan. Jadi kita akan mulakan nanti tilawah kita iaitu Iqra daripada Iqra 1 sampailah Iqra 3. Siapa yang baru baca Iqra 1, kita mulalah dengan Iqra 1. Siapa yang baru Iqra 2, kita mula dengan Iqra 2. Siapa Iqra 3, kita mula dengan Iqra 3. Yang mana Iqra 4, 5, 6 dah pun kita mula dengan Iqra tersebut lah. Dan hafazan kita akan mula dengan surah Al-Kafirun, kemudian disudahi dengan surah An-Nas, insya-Allah. Dia ada 6 surah sahaja untuk tahun ini. Okey, boleh anak-anak dapat? Boleh? Boleh faham? Jelas? Alhamdulillah. Mungkin anak-anak tak tahu lagi tu apa dia surah Al-Kafirun. Mungkin ada yang dah tahu, tak apa. Nanti kita belajar satu-satu. Dan kita akan selitkan juga dengan tajwid. Kita ada tajwid, insya-Allah. Tajwid seperti apa dia dan apa tujuan kita belajar tajwid nanti, insya-Allah ustaz akan terang pada pagi ni lah. Okey, sekejap ustaz share. Okey, apa itu tajwid? Okey, untuk tajwid kita
Kita cuba tengok kat sini, tajwid, iaitu pengertian tajwid. Apa itu tajwid? Nanti kita akan belajar dari sudut sambil-sambil kita baca tilawah, Iqra' tu kita akan selitkan sikit tajwid kita insya-Allah. Apa itu pengertian tajwid? Tajwid dari sudut bahasa ataupun lughatan dia ialah memperelokkan dan memperindahkan kita punya bacaan. Macam Tarannum. Tarannum tu apa? Yang macam tu lah, lagu-lagu. Bukan menyanyi saja kita boleh dengar sedap. Al-Quran, membaca Iqra' pun kalau boleh, kita kena adalah lagu-lagu dia. Bayati ke, Hijaz ke dan sebagainya. Itulah maksud bahasa, memperelokkan bacaan dan memperindahkan kita punya bacaan. Dari sudut istilah pula, apa dia tajwid ni? Tajwid ni ialah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Ringkasnya, ilmu tajwid ialah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Bila kita belajar ilmu tajwid ni, insya-Allah bila kita baca Al-Quran ataupun Iqra' akan lebih sedap lah bila didengar dan lebih betul, dan pahala tu insya-Allah kita dapat lebih tinggi lah, pahala tu penuh insya-Allah. Itulah dari segi istilah, ialah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Ringkasnya, ilmu tajwid ni ialah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Macam mana kalau nak baca ada nun mati, macam mana nak kena baca. Kalau jumpa baris dua, baris bawah, atas, depan, itu kita panggil apa? Tanwin. Yang anak-anak mungkin tak tahu lagi, tak apa, nanti kita cuba mendalamilah. Kalau kata PKP ni ditamatkan awal, insya-Allah kita akan cuba ulang balik apa itu tajwid dan macam mana kita nak baca bila kita jumpa nun mati, tanwin. InsyaAllah untuk silibus tajwid ni tahun 1 kita akan cuba belajar tentang 5 hukum nun mati, insyaAllah. Okey, tengok dekat sini pula tujuan mempelajari ilmu tajwid. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya dapat membaca ayat suci Al-Quran secara fasih, iaitu betul ataupun benar. Kemudian bila kita baca Al-Quran atau Iqra' lebih lancar. Dan kemudian dapat memelihara lidah kita dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ni tak boleh buat main-main. Kita kena baca betul-betul. Dia tak boleh baca macam buku cerita, tak boleh. Dia kena baca elok-elok dengan penuh tajwid, dengan penuh lancar, dengan elok, dengan betul, dengan benar. Tak boleh baca salah-salah, sebab Al-Quran ni bila kita baca salah, kita dapat dosa. Jadi seeloknya jangan baca salah. Kalau boleh kita baca berdua dengan guru kita kalau boleh, insya-Allah. Tak ada cikgu pun tak apa, kita boleh cuba baca dengan mak, ayah, abang. Insya-Allah yang lebih arif tentang Al-Quran ni kita bolehlah berguru dengan mereka, insya-Allah. Walaupun kita tak tahu 100%, kita boleh tahu kata huruf ni salah, kita boleh tegur lah. Macam tu. Kalau daripada kita baca seorang-seorang, sagi salah, kita tak tahu, kita main hentam saja, dah dapat dosa kat situ. Sebab tu Al-Quran kita tak boleh buat main, kena baca elok dengan penuh lancar, fasih. Tartil. Apa tu tartil? Tartil tu adalah tak terlampau laju dan tak juga terlampau perlahan. Dia sederhana, sedang-sedang, dekat tengah-tengah tu sahaja. Dia tak mau laju sangat, dia tak mau pelan sangat. Dia sedang-sedang, duduk tengah-tengah. Macam kita sembahyang, kita baca macam tu lah. Kalau kita baca terlampau perlahan waktu sembahyang, mesti akan ada yang merungut. Apa ni imam ni sembahyang lama sangat, baca apa ni, kan? Jadi tak khusyuk pula nanti. Jadi kita baca sedang, tak mau laju sangat, tak mau perlahan sangat. Okey, boleh dapat ke setakat ni? Boleh faham? Tak apa, nanti kita buat ulangan lagi sehingga kita faham. Okey, hukum tajwid. Apa dia hukum mempelajari ilmu tajwid ni? Yang pertama, hukum mempelajari ilmu tajwid ni adalah fardu kifayah. Apa dia tu fardu kifayah?
contohnya fardu kifayah ni, ada satu contoh kita bagi dalam satu kelas kita. Fardu kifayah ni, contoh ada seorang yang telah buat fardu kifayah ni, orang lain tak buat. Dalam satu kelas tu tak dapat dosa bila ada salah seorang yang buat. Yang itulah contoh yang kita boleh buat. Contoh, ada satu kampung, ada seorang meninggal. Kemudian satu kampung tu tak ada siapa yang uruskan jenazah tu. Jadi bila tak ada yang buat, satu kampung tu akan dapat dosa. Tapi kalau ada seorang, dua, tiga orang wakil yang bantu uruskan jenazah tu, jadi satu kampung tu selamat, tak dapatlah dosa. Itulah fardu kifayah. Okey, apa pula hukum mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran? Yang ni pula fardu ain. Hukum mengamalkan ilmu tajwid ni wajib. Fardu ain ni wajib kita buat. Dia tak macam fardu kifayah tadi. Dia kalau ada seorang yang dah buat, maka hukumnya harus. Yang mana yang boleh buat, kita dah selamat dah kalau kita tak buat. Orang lain dah tolong buat, insya-Allah kita pun dah selamat daripada dosa tersebut. Untuk fardu ain, perkara ni wajib kita buat. Fardu ain ni bukan saja macam Al-Quran, bukan saja puasa. Fardu ain ni juga adalah solat pun termasuk juga. Yang 5 waktu tu, Zuhur, subuh, asar, maghrib, isyak tu, itu tergolong dalam juga fardu ain. Okey, dalam Al-Quran kita perlu ada ilmu tajwid. Kita perlu tahu macam mana nak baca dengung dia, macam mana. Kalau kata jumpa nun mati nak kena baca macam mana. Kalau jumpa panjang nak kena baca macam mana. Kalau pendek kena baca macam mana. Sebab tu kita kena tahu tentang ilmu tajwid. Sebab tu Ustaz kata kalau baca Al-Quran main hentam saja, berdosa. Kita kena baca elok dengan betul, lancar, dengan penuh tajwid. Jadi hukum mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran ni adalah fardu ain. Kita baca dan salah, kita dapat dosa. Melainkan bila kita baca berdua, atau dengan cikgu, atau dengan mak ayah, atau dengan abang, kakak, kakak tegur, dekat situ kita dah selamat daripada dosa. Dekat situ kita dah boleh betulkan balik bacaan kita. Tapi insya-Allah dalam proses pembelajaran ni, walaupun kita masih tak fasih, insya-Allah pelan-pelan kita belajar ilmu tajwid ni dengan Al-Quran, insya-Allah lama-lama kita akan tahu dan kita boleh baca dengan baik, insya-Allah. Okey, anak-anak boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Ada lagi yang baru join. Selamat datang kepada yang baru join kelas kita. Dah dalam 20 minit dah kita mula. Yang mana baru join tu, selamat datang. InsyaAllah nanti kita akan selitkan video-video yang baru kita share tadi. InsyaAllah nanti yang mana terlepas kelas pada pagi ni, kita akan share video rakaman yang hari ni lah, yang kita buat online pada hari ini. Okey. Ini contoh ilmu tajwid. Okey, yang mana baru join, ini adalah hukum tajwid. Hukum tajwid tadi yang kita dah terangkan apa dia pengertian tajwid. Ustaz ulang balik. Apa dia hukum tajwid ni? Dari sudut bahasa, memperelokkan dan memperindahkan. Dari sudut istilah, mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Ringkasnya, ilmu tajwid ialah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Makna kata bila kita baca Iqra, baca Al-Quran, hafazan, perlulah dengan tajwid. Makna kata bila jumpa nun mati ke, jumpa mim mati ke, jumpa huruf mat ke nanti, insyaAllah yang tu kita akan belajar.
Untuk tahun 1 silibus tajwid kita akan belajar 5 hukum sahaja, iaitu hukum nun mati atau tanwin, insya-Allah. Jadi dekat sini adalah pengertian ilmu tajwid dari sudut bahasa dan juga istilah. Okey. Tujuan membaca belajar tajwid, tujuan dia ialah supaya bila kita dapat membaca ayat Quran ni secara fasih. Yang pertama, itulah tujuannya untuk belajar tajwid. Kita baca Al-Quran atau Iqra' dengan fasih, lancar ataupun benar ataupun betul. Kemudian dapat memelihara lidah daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dari situ anak-anak boleh tengoklah apa tujuan dia kita membaca Al-Quran dengan tajwid ni. Kemudian apa dia hukum pula tajwid ni? Hukum dia ada 2. Dalam mempelajari ilmu tajwid ni ada 2. Hukum yang pertama iaitu fardu kifayah dan hukum yang kedua adalah fardu ain. Hukum mempelajari ilmu tajwid ni fardu kifayah, iaitu harus ada yang belajar boleh, ada yang tak belajar pun tak apa, tapi seeloknya belajar semua hukum tajwid ni supaya kita tak salah bila membaca Al-Quran. Sebab apa? Dekat sini fardu ain ni, hukum mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran, fardu ain. Semua kena belajar fardu, sebab dia fardu ain. Fardu ain ni wajib kita belajar hukum tajwid ni. Kalau tak belajar, dia dah tahu dah, okey kena belajar ilmu tajwid ni, tapi dia buat tak tahu, dia tak mau belajar, dapat dosa kat situ, tak baik. Sebab fardu ain ni adalah wajib. Dia macam solat 5 waktu juga, wajib kita buat. Kalau tinggal berdosa. Boleh faham anak-anak? Okey, boleh faham? Okey, boleh respon. Kalau tak faham, Ustaz boleh ulang balik. Yang mana baru masuk, Ustaz tunjukkan serba sedikit, dan nanti bolehlah tengok rakaman video yang Ustaz sempat rakam tadi, insya-Allah. Untuk pagi ni sebagai penerangan silibus apa yang kita belajar Al-Quran dan tajwid ni, dan hafazan silibus apa kita akan pakai. Kemudian tajwid kita akan selitkan sedikit lah. Macam pagi ni kita sempat selitkan sedikit apa maksud tajwid tadi. Anak-anak dapat tak? Boleh faham tak? Boleh? Alhamdulillah. Tak apa. Untuk pagi ni kalau tak dapat lagi, next kelas kita akan cuba ulang lagi, bagi sampai faham. Boleh? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk komitmen anak-anak dan ibu dan ayah pada pagi ini yang sanggup join kelas online. Teman anak-anak kita buat kelas online pada pagi ini, kelas Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk tajwid tadi, anak-anak nak tanya tak? Kod nak tanya apa tu tadi Ustaz? Tujuan tajwid tu apa dia? Makna tajwid tadi apa dia Ustaz? Ana tak tengok. Mana tahu nak tanya ke? Ustaz, apa tu fardu ain? Tak faham lah. Apa tu fardu kifayah? Tak faham lah. Kod nak tanya ke? Inilah masa kita untuk bersoal jawab. Kau ada nak tanya? Ada tak nak tanya? Okey, untuk yang baru masuk tu, nak beritahu kata kelas pada pagi ni sepatutnya ada sekali dengan Ustazah Zaliha, tapi Ustazah Zaliha dia tak dapat join pada pagi ni kerana ada urusan di luar yang urgent, dia terpaksa uruskan segera. Sebab tu dia tak dapat datang join sekali pada pagi ni. Untuk next class pada hari Rabu ni, insya-Allah Ustazah Zaliha akan kendalikan pula kelas online kita pada pagi ni, pada hari Rabu nanti. Macam sekarang ni lah. Nanti dia pula Ustazah Zaliha ni akan cuba kendalikan pula dan sampaikan sedikit lah ilmu-ilmu dan sebagainya lah. Mungkin akan memperdengarkan sedikit bacaan ke dan sebagainya. Macam pagi ni Ustaz cuba sampaikan sedikit apa dia tu hukum tajwid tadi. InsyaAllah yang mana terlepas sesi pada awal pagi tadi,
Ustaz ada rakam sedikit video. InsyaAllah nanti Ustaz akan upload dalam YouTube. Ustaz akan share dalam grup WhatsApp Satu Umar. Mungkin dalam waktu petang-petang sikit atau malam sikit lagi dah siap upload semua. Ustaz akan share lah dalam grup Satu Umar, InsyaAllah. Moga video pada pagi ni yang Ustaz cuba selitkan dapatlah sedikit manfaat, InsyaAllah. Okey. Yang mana baru masuk tadi bolehlah yang tak isi kehadiran lagi, boleh isi kehadiran dalam grup Satu Umar. Ustaz ada share link kehadiran tu. Kehadiran tu kita buat untuk kaji selidik, yang mana boleh join pada waktu pagi online ni, dan yang mana tak boleh join kita nak buat survey sedikit nanti untuk untuk kita mantapkan lagi kita punya kelas, insya-Allah. Okey, anak-anak ada nak tanya apa-apa tak? Okey, kalau anak-anak tak ada tak nak tanya, Ustaz tanya. Siapa yang dah baca Iqra 6? Boleh respon yang mana ada boleh baca Iqra 6, boleh respon, boleh unmute. Iqra 6, Iqra 5, Iqra 4, Iqra 3 ada tak? Iqra 2, Iqra 1. Tak apa, kalau ada yang baru Iqra 1 tak ada masalah, kita cuba baca Iqra 1 sampai kalau boleh kita naik pula Iqra 2, boleh pula nanti kita naik Iqra 3. Untuk pengetahuan ibu dan ayah, silibus untuk Al-Quran dan tajwid pada tahun 1, Al-Quran tilawah adalah untuk tahun 1 daripada Iqra 1 sehingga Iqra 3. Macam sebelum-sebelum ni Iqra 1 sampai 6. Tapi memandangkan sebab PKP dan sebagainya dan aras terlalu tinggi, kita rendahkan kepada Iqra 1 sehingga Iqra 3 untuk tahun 1. Yang mana dah boleh Iqra 3, boleh Iqra 4, 5, tak apa, kita terus sambung sahaja. Dan anak-anak juga boleh baca di rumah, ibu dan ayah boleh tengok tang mana anak kita dah baca, kita boleh tandalah. Nanti sesi seterusnya kita boleh sambung di mana tempat yang anak kita dah baca tu, kita boleh terus sambung lah. Sebab kalau kita tunggu cikgu yang ajar kan, tak lagi anak kita lambat habis pula. Dengan waktu-waktu macam sekarang ni pula kan, kita nak dengar seorang-seorang mungkin ambil masa. Jadi kalau ibu dan ayah boleh bantu sikit untuk tengok anak-anak kita baca takat mana, nanti kita boleh terus sambung, selang-seli sambung. Tang mana anak kita dah berhenti, kita sambung pula. Macam tu lah, insya-Allah. Untuk silibus hafazan, anak-anak tahun 1 ada 6 surah sahaja, daripada surah Al-Kafirun sehingga surah An-Nas. Maksudnya daripada Qul ya ayyuhal kafirun tu sampailah Qul a'udzu birabbin nas, insya-Allah. Hanya ada 6 surah sahaja. Silibus sebelum ni aras dia agak tinggi sehingga Ad-Duha kalau tak silap. Jadi untuk tahun ni panitia Al-Quran telah merendahkan aras silibus sehingga 6 surah sahaja untuk dihafal. Makna kata 6 surah ni lebih mudah lah, dan anak-anak pun taklah tergesa-gesa untuk habiskan surah. Yang mana habis sampai Al-Kafirun tak apa, tak ada masalah, kita boleh sambung ke surah seterusnya, insya-Allah. Silibus hafazan ni dia setahun lah, untuk 1 tahun. Daripada An-Nas sampai Al-Kafirun tu setahun, daripada Januari sampailah November, insya-Allah. Kalau kata anak-anak dapat hafal semua tu, kita boleh terus sambung ke surah yang baru. Jadi nanti bila tahun 2, dia masuk tahun 2, anak-anak kita ni bolehlah terus sambung surah hafalan tahun 2 tu. Jadi
bila dah masuk tahun 2 dia taklah susah dah, dia akan lebih senang lah, insya-Allah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita mengakhiri kelas kita, kok ada nak tanya pasal tajwid lagi ke? Nanti untuk hafazan dan Al-Quran, kita akan pecahkan kepada 2 grup lah. Macam Ustazah Zaliha, dia akan ambil anak-anak sebahagian daripada lelaki sedikit, dan kemudian puteri. Sebab untuk puteri kelas 1 Umar tak terlampau ramai lah, sebab putera terlampau ramai. Jadi macam Ustaz, sebahagian putera akan hafal dan membaca Iqra' dan Al-Quran dekat Ustaz. Dan sebahagian lagi anak-anak kita akan membaca Al-Quran, Iqra' dan hafazan dengan Ustazah Zaliha, insya-Allah. Nanti kita akan bahagikan grup lah kepada 2 grup, insya-Allah. Untuk pagi ni sebagai pengenalan apa dia kita nak baca, silibus apa, hafazan apa dia, surah apa, insya-Allah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ke setakat ni? Dah tahu ke apa dia fardu kifayah, fardu ain? Boleh faham? Fardu kifayah tu, dia contoh fardu kifayah ni, kalau satu tempat tu ada seorang wakil tolong buat, insya-Allah kita selamat daripada dapat dosa tu, sebab hukum dia adalah harus. Contoh dia, orang meninggal dalam kampung tu, kalau seorang tak tolong uruskan jenazah tersebut, maka satu kampung tu dapat dosa. Tapi kalau salah seorang, 2-3 orang tolong bantu uruskan jenazah tu sampai selesai, yang mana tak dapat tolong tu selamat daripada dosa. Semua dapat pahala dalam satu kampung tu. Itu contoh untuk fardu kifayah. Kalau fardu ain, dia macam untuk individu. Dia wajib buat. Kalau tak buat dosa. Kalau orang lain buat, kita tak buat, kita dapat dosa. Yang mana tak buat, yang buat tu dapat pahala lah, yang tak buat tu dosa dapat. Fardu ain ni contoh dia sembahyang 5 waktu, yang wajib tu lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau kita tak buat, dapat dosa. Itu adalah contoh fardu ain. Sama juga macam tajwid, dia juga adalah fardu ain dalam bacaan Al-Quran atau Iqra' ataupun hafazan. Tajwid ni wajib semua belajar. Dia tak boleh tak belajar. Sebab dia fardu ain. Kita kena tahu hukum-hukum dia sebelum kita nak membaca Al-Quran dengan betul dan lancar. Kalau dah tahu dah tajwid tapi dia buat-buat tak tahu, dia buat hala-balai je, dapat dosa. Boleh faham? Itu contoh fardu kifayah dan fardu ain lah. Ada apa-apa nak tanya tak, anak-anak? Untuk hafazan, insya-Allah anak-anak dah boleh mulalah untuk surah Al-Kafirun dahulu, insya-Allah. Nak mula daripada surah An-Nas dulu pun boleh, tak ada masalah untuk hafazan. Nanti untuk hafazan kita akan cuba baca sama-sama satu surah, bagi lancar sama-sama. Dah boleh, nanti kita cuba hafal. Kemudian dah okey, kita akan pindah kepada surah yang baru untuk hafazan pula. Kita baca sama-sama lagi bagi lancar. Kemudian kita cuba ulang seorang-seorang. InsyaAllah kalau ada masa tu kita cuba ulang. Kemudian kita cuba hafal sama-sama bagi lancar. Boleh ke? Boleh? Boleh? Test. Dengar tak? Test.
Dengar. Nak angguk pun tak apa, nak jawab boleh pun tak apa, nak type pun boleh. Tak dengar? Dengar tak? Test. Oh, pelan. Kira dengar lah kan? Testing. Cuba kuatkan, mana tahu suara dekat sana tak kuat ke. Cuba bagi naik volume sikit. Test.